محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال أنس ابن مالك. Situ Yen. Ayen. Oh Yen. Yen. Siapa dia rekod ni? Ajar mana? Ahmad Oh, Nasir. oh Haji Nasir. Oh, saya ingat Yen tadi. Oh, tak ada orang rekod ni. Ye tak ada. Yen kan? Bukan Yen. Ye tak ada. Oh, Yen tak ada. Okay, okay. Ingat Yen. Sahabat apa ni? Ha. Mike rosak. Oh. Oh, tu Haji Nasir eh? Okey, baik-baik. Malam ni kita 3 orang lah. Okey, baik. Kola Anasin di situ kan? Kola Anasun. Situ aja mana? Kola Anasu Ibnu Malikin situ. Bukan Qala apa ni? Qala al-musannif. qala ni sifatul jannah lah. Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jannah. Kat mana tu? Bukan qala al-musannifu rahmatallahu alaihi yakunu. Oh, tu dah lepas dah. Yalah, yang itulah. Tapi Tapi nak kita baca dah tu. itu dah baca baris lepasnya. Itu dah baca dah. The Qala next line. sifatul jannati. Qala berkata ia musannif. Sifatul jannati aksaru mimma yuhsa walakin la budda min zikrin nari indahu. Situ. Qala berkatalah ia musannif. Musannif ni iaitu pengarang kitab kita ni. Dia kata apa? Maqulul qaul. Dia kata sifatul jannati, bermula sifat syurga itu aksaru, terlebih banyak daripada barang, aksaru mimma, terlebih banyak daripada barang, daripada perkara daripada barang mana? Yuhsa, yang terhitunglah ia perkara. Jadi sifat syurga ni dia kata terlebih banyak daripada perkara yang terhitung. Perkara yang tidak, asal yuhsa ni asalnya dihinggakan. Maksudnya yang tidak yang dihitungkan. Nak cerita kata sifat syurga ni banyak kita boleh hitung. Tapi walakin, sungguh berkata lagu tu, walakin la budda, tetapi tak dapat tidak, min zikrin nari, daripada menyebutkan min zikrin nari, daripada menyebutkan akan neraka, indahu, di sisinya,
di sisi musannif. Ataupun kita kata tak dapat tidak disebutkan api neraka tu di sisinya di sisi sifat syurga. Indahu inda sifati jannah. Domain tak situ. Jadi nak cerita apa? Jadi nak cerita yang dulu nak cerita perkara yang dulu dia kata. Jadi nak cerita kata syurga tu dapat dibilangkan. Nak cerita banyak perkara tapi tak dapat tidak juga kita kena sebut juga api neraka juga. Di sisi syurga bila dah sebut kata sifat syurga, sifat-sifat api neraka pun kena sebut juga. Maksudnya api neraka tu lagu mana, kena azab lagu mana, sama juga dengan sifat syurga. Kena sebut juga. Itu di sisi musannif lah. Habis itu. Ni akan datang dia nak sebut pasal neraka pula. Baru ni dia sebut pasal syurga kan. Baru ni nak sebut pasal syurga. Rahmat Allah Ta'ala. Nak cerita sifat-sifat syurga baru ni. Ni nak cerita pula sifat neraka. Qala Anasu ibnu Malikin. Berkatalah oleh Anas bin Malik. Sahabat Nabi. Di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan daripada Nabi sendiri. Qala Anasu ibnu Malikin. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Lama nazalat hazihil ayatu. Tatkala turunlah oleh ini ayat. Ayat apa? Ni ayat dah. Badal pada kata al-ayat. Lama nazalat hadhil ayatu. Tatkala turunlah oleh ini ayat. Mana ayat dia? Ni. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam itu la maw'iduhum. Sesungguhnya tempat janjian bagi kufar ajma'ina, bagi sekalian mereka itu orang kufar, orang kafir. Itu dia. Jadi bila tak terkala ayat ni turun, tengok. Dia ada satu cerita ayat ni. Ayat ni surah Al-Hijri. Al-Hijru ayat 43. Jadi berdasarkan daripada ayat ini ada satu cerita daripada Anas bin Malik. Tak terkala ayat ni turun, wa inna jahannama. Sesungguhnya neraka jahanam itu la maw'iduhum. Sesungguhnya lam tu kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil lam al-muzahlaqah. Jadi khabar pada kata anna. Ataupun dia panggil lam ibtidaiyah. Kalau dalam ilmu nahwu. Lam al-muzahlaqah. Tu dia payah sikit tu. Dia punya i'rab tu payah sikit kan. Dia hadis dapat ayat Quran La maw'iduhum, sesungguhnya tempat janjian bagi orang kafir itu ajma'ina, sekalian mereka itu. Ajma'ina jadi takkid. Dia panggil i'rab jadi takkid, taukidul lafzi. Habis itu. Cerita tu tengok. Ada cerita. Baka Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bukaan syadidan. Telah menangislah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukaan akan sebagai menangis yang bersangatan. Syadid. Jadi Nabi bila dengar ayat ni dia nangis kuat. Wa baka ashabuhu. Dan menangislah oleh sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi. Sebab apa sahabat Nabi nangis tu? Sebab apa sahabat Nabi nangis tu? Libukaihi, kerana menangis olehnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat nangis tu sebab Nabi menangis juga. Bila Nabi nangis, sahabat-sahabat pun menangis juga. Tu cerita dia. Wala yadruna. Kitab tu lagu mana tu? Wala yaduruna ke wala yadruna? Ajar mana? Wala yadruna. Tapi tak ada baris Ustaz. Wala ya dal waw ronun. rawanun ya.
Ya dal ra waw nun kan? Yadruna. Ya. Ya. Sebab ada satu kitab yang baru ni dia kata yaduruna, tu tak kena. Kak ini punya yadruna ke yaduruna? Yadu. Tu tak kena. Nak yadruna. Dan tidak mengetahuilah oleh mereka itu sahabat akan barang akan ayat bihi dengan ma tu dengan ayat tadi tu tidak mengetahui tu tidak mengetahuilah akan ayat yang turunlah dengan ini ayat ni oleh Jibril alaihi salam. Jadi para sahabat dia tak tahu ayat ni yang diturun oleh ayat ni kisah dia tentang diturunkan oleh Jibril alaihissalam. Orang tak tahu kata ayat ni ayat apa. Tiba-tiba Nabi nangis bila dengar ayat ni. Sedangkan ayat ni dibawa turun oleh Jibril alaihissalam. Walam yastati' ahadun ayyas'alahu. Walam yastati' padahal tidak mampulah oleh seorang itu ayyas'alahu akan bahawasanya bertanyalah ia seorang bersahabat tadi itu bertanya akan Nabi. Kena tambah sikit tu. Ayyas'alahu an sababi bukaihi. An sababi bukaihi. An sin ainun sin baba buka ba kaf alif hamzah rumah ya batu ha bukaihi. Tu. Dan tidak mampulah walam yastati' dan tidak mampulah oleh seseorang itu seseorang bersahabatlah tak mampu ayas alahu akan bertanya ia seorang bersahabat Nabi itu akan Nabi tanya apa pasal apa ni ansababi bukai daripada sebab menangis olehnya oleh Nabi. Seorang pun tak tanya. Sahabat Nabi seorang pun tak tanya kenapa ayat ni turun. Seorang pun tak tanya Nabi. Tu. Dia sahabat Nabi ni dia kerana dia senyap. Ini sebab tu kita cerita kata inilah pengajaran pada sahabat-sahabat dulu. Begitu juga zaman sekarang. Jadi kalau dulu tu yalah ibarat je tok guru mengajar tu jadi kita nak tanya tu jadi segan nak tanya. Macam itulah. Gitu. Ambil dari sinilah. Ni wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak cerita ni kita boleh ambil kisah. Jadi sahabat ni dia tak tanya Nabi, yang akan datang dia tanya anak Nabi Fatimah. Jadi Fatimah ni lah tolong tanya bagi Nabi. Ibarat ya zaman kita sekarang ni kita tak tanya tok guru terus, tapi kita tanya orang yang berdamping dengan tok guru. Tu dia. Ni kita dok buat zaman sekarang ni. Betul dah kena lah cara tu. Tengok. Wa kanan dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam iza ra'a Fatimata apabila melihatlah ia Nabi akan Fatimah radhiyallahu taala anha fariha biha gembiralah ia Nabi biha dengannya dengan Fatimah. Tapi Nabi ni dia tengok Fatimah ni dia gembira. Dia gitu. Dia suka, dia gembira Nabi dia tengok Fatimah tu dia gembira. Tak terkala tu fantalaqa Abdul Rahman ibnu Aufin ila babi Fatimata. Maka pergilah oleh Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang orang kaya ni, sahabat Nabi ni Abdul Rahman bin Auf. Maka pergilah oleh Abdul Rahman bin Auf ila babi Fatimata kepada pintu rumah bagi Fatimah.
kepada pintu rumah bagi Fatimah. Dia pergi rumah. Dia pergi pintu rumah Fatimah lah. Wa fi riwayatin, dan sabitlah pada satu riwayat, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata sabit, ada satu setengah riwayat lagi. Katanya yang pergi ke pintu rumah Fatimah tu Umar bin Khattab. Bukan Abdul Rahman bin Auf. Tapi ada khilaf di situlah. Sama ada Umar bin Khattab ataupun Abdul Rahman bin Auf. Atau ada satu riwayat lagi tu. Tengok. Qala, berkatalah ia Abdul Rahman bin Auf. Ni ni ada khilaf. Tak apalah, kita ambil Abdul Rahman. Berkatalah ia Abdul Rahman bin Auf. Bila sampai kat pintu depan tu, Abdul Rahman bin Auf pun tanya. Assalamualaikum ya binta Rasulillahi. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sejahtera di atas kamu, ya binta, wahai anak Rasulullah. Lepas tu Fatimah jawab. Qalat, berkatalah ia Fatimah. Wa alaikassalamu, dan ke atas kamu kesejahteraan. Faqalat, man anta? Jadi Fatimah dia tak nampak, dia tak tahu kan. Dia tanya siapa? Berkatalah Fatimah, man anta? Siapa kau? Siapa ni? Ibaratnya kita duduk keluar dalam rumah. Kita tanyalah, siapa ni? Kata, siapa kau ni? Man anta? Faqala, berkata ia, ya Abdul Rahman, ana Abdul Rahman ibn Aufin. Bermula aku ni ialah Abdul Rahman bin Auf. Dia pun jawab lah, Abdul Rahman bin Auf. Faqalat, ya Ibnu Aufin, ma ja'a bika? Dia tanya. Fatimah tanya, ya Ibnu Aufin, ma ja'a bika? Dia tanya. Bermula apakah yang mendatanglah ia dengan kau ni? Dia kata, kau datang sebab apa ni? Apa hajat kau datang ni? Tu dia. Bermula apakah yang mendatanglah ia kau tu dengan kau ni? Kau datang ni apa sebab ni? Datang buat apa ni? Dia tanya gitulah. Qala, berkata ia Ibn Abdul Rahman bin Auf. Taraktun Nabiya alaihi assalatu wassalam baqiyan hazinan wala adri ma nazala bihi wala adri ma nazala bihi Jibril alaihi salam. Berkatalah ia Abdul Rahman bin Auf. Taraktu telah meninggallah oleh aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan Nabi tu menangis. Lagi pula hazinan, berduka cita. Hazinan, sedih. Bakian tu menangis. Hazin tu sedih. Ajarana tulis sekejap. Wala adri, padahal tidak mengetahuilah oleh aku akan barang, akan ayat nazala bihi, akan yang turunlah dengannya, dengan tadi dengan ayat tu oleh Jibril AS. Jadi Abdul Rahman bin Auf tanya, bagi tahulah, aku tak tahu apa ayat yang bawa turun oleh Jibril AS tadi, aku tak tahu. Faqalat, berkatalah ia Fatimah, tanaha, hendak jauhlah oleh kau. Ini ke tepi olehmu. Maksudnya kesok sana sikit lah. Dia buka pintu, jauh sikit. Gitulah. Tanaha, jauhlah olehmu. Hendak ke tepi lah oleh kamu.
Tepi sikit lah. Dia nak buka pintu. Jauh sikit. Apa? Tanaha min baini yadai. Hendak jauhlah oleh kau daripada di hadapan aku. Dia anak Rasulullah. Jadi minta jauh lah. Jauh sikit. Dia kata. Jauh sikit. Hendak tepilah oleh kau. Tanaha. Fi amar. Hendak jauhlah olehmu. Hendak tepilah oleh kau. Tanaha. Baina yadaya. Di hadapan aku ni. Hatta adumma ala nafsi siyabi. Dia kata, tepi sikit, jauh sikit. Sehingga adumma. Asal adumma aku himpun. Asalnya adumma ni menghimpun. Sehingga memeluklah oleh aku di atas diri aku ni akan pakaian aku. Maksudnya nak pakai pakaian lah. Jauh sikit. Kau tunggu sana sikit. Aku nak pakai baju, Ustaz. Macam itulah. Asal adumma ni menghimpun. Maksud memeluk. Maksudnya nak pakai baju lah. Hatta adumma ala nafsi. Sehingga aku nak memeluk di atas diri aku ni akan pakaian aku. Maksudnya memeluk pakaian ni. Maksudnya nak pakai pakaian lah. Wan taliku. Atau pada kata adumma. Hatta wan taliku. Sehingga aku pergilah kepada Nabi SAW. Atau pada adumma. Ini aku pergi ni tu Fatimah lah tu. Dia beritahu. Sehingga aku nak pergi pada Rasulullah SAW. Tak apa aku nak pergilah. Maksudnya gini. Aku nak pakai baju ni. Dia pakai baju tak apa. Aku nak pergi jumpa Rasulullah ni. Aku nak pergi jumpa Rasulullah ni. Macam tu. Hatta. Sehingga. Aku pergilah kepada Nabi SAW. La'allahu yukhbiruni bima nazala bi Jibrilu. La'allahu. Pergilah oleh aku pada Nabi SAW. La'allahu. Barangkalinya. Yukhbiruni. Barangkalinya Nabi itu. Yukhbiruni. Menceritalah ia Nabi. Ni akan aku. Akan Fatimah tu. Bima nazala bihi. Dengan barang, dengan ayat yang turunlah dengan ayat tadi tu oleh Jibril AS. Harap-harap lah. La'allahu. Jadi, Fatimah bagi tahu dekat Abdurrahman bin Auf. Dia kata, aku nak pergi jumpa Nabi. Mudah-mudahan Nabi tu cerita kat aku akan apa ayat yang diturunkan oleh Jibril AS. Tu maksud dia ajar anak. Kata mudah-mudahan aku nak jumpa Nabi ni. Mudah-mudahan Nabi tu cerita pada aku apa yang ayat diturunkan oleh Jibril AS. Sehingga Nabi nangis tu. Tengok. Falabisat syamlatan. Falabisat. Maka memakailah ia. Jadi tadi dia tak pakai, dia nak pakai tadi. Ini baru nak pakai baju. Falabisat. Maka memakailah ia Fatimah. Syamlatan. Khaliqan. Akan satu jenis pakaian. Syamlatan ni tulis. Satu jenis pakaian dibuat daripada bulu. Syamlah. Macam selimut lah. Macam selimut. Satu pakaian dibuat daripada bulu. Syamlah. Dia panggil selimut lah. Selimut. Dia pakai selimut lah. Jumpa Nabi tu. Falabisat. Maka memakailah ia akan memakailah ia Fatimah syamlatan akan satu selimut ataupun akan satu pakaian dibuat daripada bulu tadi tu khaliqan yang buruk, yang lama. Jadi anak Nabi ni dipakai baju buruk lah, baju lama dah. Qad khita. Khaliqan mana? Sifat. Yang sesungguhnya telah dijahitlah.
bisnai asyara makanan bisa'fin warakin nakhli. Allah Akbar, tengok. Allah, tengok orang dulu tengok Fatimah pakaian yang lagu mana. Sesungguhnya dijahitlah dengan 12 tempat dengan pelepah bisa'fin. Sa'fin tu pelepah. Dengan pelepah daripada daun tamar. Warakil nakhli, daripada daun, pelepah daripada daun kurma. Jadi duk jahit tu ada 12 tempat. Nak cerita kata buruk baju Fatimah tu. Allah Akbar, tengok. Fatimah anak Nabi. 12 tempat. Jadi nak cerita kata baju buruk tu sungguh telah dijahit dengan 12 tempat. Maksudnya baju dia koyak lah, tapi nak cerita kata baju ni kan dengan 12 tempat. Tengok, Masya Allah, orang dulu pakai baju tu juga. Tengok. Falamma, maka tatkala tafriq, maka tatkala keluarlah Fatimah nazarah, melihatlah kepadanya pada Fatimah Umar radhiyallahu taala anhu. Bila Fatimah keluar tu, Umar pun tengok. Ni satu riwayat. Jadi Umar pun tengok Fatimah tu lah. Tengok pakaian dia tadi. Tengok. Ni nak cerita sedih juga. Sayyidina Umar sedih. Nazara ilaiha, melihatlah kepadanya pada Fatimah oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Fawaddu'a yadahu ala ra'sihi, maka meletaklah ia Umar yadahu akan tangannya ala ra'si, di atas kepala dia. Dia tak atas kepala. Tengok. Wa nada ya hazanahu li huzni binti Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam, dan menyerulah jadi letak atas kepala tu dia macam duka cita lah. Ya hazanahu, duka cita lah. Ya huzna, ya hazanahu, menyerulah ia Sayyidina Umar. Menyeru ni panggil lah, memanggil. Ya hazanahu, duka cita lah aku, li huzni, bagi duka cita bagi anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Umar tengok tu pakaian Fatimah tu, dia rasa duka cita, sedih. Dia sedih tengok pakaian, dia tengok Fatimah tadilah dengan pakaian tadi tu, dia sedih. Dia tengok. Sebab apa sedih tu? Ingat. Fa inna banat. Ni tengok, dia sedih sebab apa? Tengok. Ni cerita. Fa inna. Sebab apa sedih? Fa inna banat wa Kisra yalbisna al-harira wa sundusa. Tengok. Kerana sesungguhnya anak perempuan bagi Raja Kaisar. Anak perempuan bagi Raja Kaisar. Wa Kisra, dan anak raja bagi Kisra. Kisra ni anak Raja Parsi. Yalbisna, memakailah oleh mereka itu. Anak perempuan bagi Raja Kaisar dengan Raja Parsi tadi tu, al-harira wa sundusa, akan sutera dan juga sutera kasar. Al-hari tu sutera biasa, lembut. Kalau as-sundusa dia panggil sutera kasar. Nampak tak? Fatimah pakai kain bulu. Jadi Umar sedih tu bukan sebab apa. Jadi dia tepuk atas kepala tu, dia letak atas kepala tu. Nak cerita kata Fatimah tu pakai bahasa dia. Nak cerita kata anak Raja Kaisar dengan Kisra tu, anak Raja Parsi tu,
memakai mereka itu akan sutera lembut dan juga wasunusa akan sutera kasar. Wa bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal nampak tak dia nak bandingkan. Wa bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal bermula anak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu khabar. Kainun adalah ia fi syamlatin min sufin, pada pakaian dibuat daripada bulu tadi tu. Syamlatin min sufin, daripada bulu. Jadi anak-anak Rasulullah tu dipakai pakaian daripada bulu. Adapun anak Raja Kisra dengan apa tu Kaisar tadi tu, dia pakai pakaian sutera dengan sutera kasar. Situ. Wa qala khita, dan sesungguhnya khita bisnai asyara makanan, sesungguhnya dijahitkan dengan 12 tempat. Biwaraki sa'fin nakhli, dengan daun daripada pelepah tamar. Dengan daun daripada pelepah tamar. Berbeza kalau orang pakai sutera ni dia nampak megah. Zaman kita tak ada pakai benda pakaian bulu Dia pakai bulu ni panas je orang nak. Lepas tu orang sufi dia pakai pakaian bulu dia panas. Tu dia. Allah Akbar tu tengok. Itu anak Rasulullah. Tengok. Dia tak cerita lagi pasal Nabi sedih tu lagi. Tu nak cerita kata nak cerita kata Fatimah tu pun macam tu juga. Macam Nabi juga. Tengok. Falamma dakhalat. Lepas tu tengok Fatimah nak pergi dah. Nak jumpa Rasulullah lah. Tengok. Bismillah. Falamma dakhalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka tak terkala masuklah oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Masuk nak pergi jumpa Nabi lah ni. Tengok. Maka tak terkala masuklah oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, berkatalah ya Fatimah, ya Rasulullah, ala tara anna Umar yata'ajjabu min libasi fawalladhi ba'athaka bil karamah mali wala. Tengok. Berkatalah ya Fatimah, ya Rasulullah, ala tara, adakah engkau tengok, ana Umar, adakah engkau lihat, ana Umar, sesungguhnya Umar, sesungguhnya Umar yata'ajjabu, jadi tercenganglah ia, jadi hairanlah ia, min libasi, daripada pakaian aku. Tengok. Ala tara, adakah kau tak lihat, wahai Rasulullah, anak Umar, kau tak tengok ke Umar tu, dia tu tercengang, dia tu jadi tercengang, dia jadi hairan daripada pakaian aku. Fawalladhi, ini fawallahu alladhi, demi Allah yang membangkitlah, ya Allah akan engkau Muhammad bil karamah, dengan kemuliaan. Tu Fatimah cakap gitu. Fawallazi tu sumpah Macam mana? Jadi fawallahu, maka demi Allah, demi Tuhan yang membangkitlah ya Allah akan dikau Muhammad bil karamah, dengan mulia. Mali, ini ma sabatali. Mali ma sabatali, tidak sabitlah bagi aku, tidak tetaplah bagi aku. Wala la'alli, tak kena. Wala li'aliyin ke apa tu? Ada yang
Dia ada titik ya, Jarwana. Ayat. Ada titik ya. Saya punya ada Ustaz. Ya. Ni nak cerita pasal Ali ni. Atau pada kata Mali. Dan tidak adalah sabit bagi aku. Sebab dia, Fatimah kan dia berkahwin dengan Ali. Jarwana. Betul tak? Ya, Ustaz. Kan? Tengok. Wala li aliyin. Dan tidak sabitlah bagi Sayyidina Ali. Firashun. Satu hamparan. Firash ni, dia panggil katil. Munzu khamsu sinin. 5 tahun. Jadi Fatimah tahu Ali ni dia tak pernah tidur dekat lembek. Tidak pernah tidur di atas tilam. Semenjak 5 tahun. Illa misku kabshin. Melainkan kulit kibas. Melainkan kulit kibas. Tu dia. Ni nak cerita apa? Ni sebenarnya nak cerita kata Nabi Fatimah Sayyidina Ali ni mereka nak cerita potong kata kesusahan. Tengok. Ni buat pengajaran bagi kita lah ni. Wala li aliyin firashun munzu khamsu sinina. Tidak adalah Ali tu, bagi Ali tu satu tilam semenjak daripada 5 tahun, melainkan kulit daripada kibas. Kulit mana? Na'lafu. Kulit tu yang memberi makanlah di atas kulit tu dengan bin nahari. Bin nahari ba'irana. Memberi makan tu akan unta kami. Memberi makan, memberi umpan. Yang memberi umpan lah di atasnya, di atas kulit tadi tu bin nahar. Bin nahar ni dengan api, dengan jalur api. Akan unta kami. Nak ceritakan apa? Dia Sayyidina Ali ni dia tidur tu di atas kulit tu yang kulit dah dibakar dah. Bagi untuk khas untuk makanan bagi unta kami. Dia tidur atas tu. Kulit tu dah dibakar. Nahar sungai ke api silap ni. Itu binar kan? Tak kena. Yang memberi makanlah di atasnya, di atas kulit tadi tu dengan sungai. Dia asal gini. Memberi melainkan kulit kibas yang memberi makanlah oleh kami. Yang memberi makanlah oleh kami di atas dia kulit kibas tadi tu akan untuk kami dengan laluan sungai. Itu maksud dia. Jadi nak cerita kata apa? Dia dia tidur tu di atas kulit tu dah tempat beri makan unta dia. Itu maksud dia. Tengok ni nak cerita kesusahan dia lagi. Kemudian fa iza kana al-lailu iftarashnahu. Apabila adalah pada waktu malam, membuat hamparanlah oleh kami. Akan miskun kabshin. Akan kulit daripada kibas tadi. Kibas ni tahu tak? Kambing. Dia bagi kibas. Ajar mana? Biasa makan kibas. Ajar mana? Dekat Mekah. Ya, Ustaz. Ya. Jadi dia kata pada waktu malam kami ni membuat hamparan lah oleh kami. Kami tu yang ni rujuk pada Rasulullah lah. Mana tadi? Wa inna
Membuat hamparanlah oleh kami hu akannya akan miskul kabshin, akan kulit daripada kibas tadi. Wa inna marfaqatana, dan sesungguhnya tempat tidur kami itu min adimin hashwuha. Oh. Dan sesungguhnya tempat tidur kami mirfaqatana min adimin hashwuha, daripada kulit yang bermula isinya, isi kulit tadi tak kena. Bermula daripada kulit mana? Kulit yang bermula isinya, isi bagi tempat tidur kami tu sa'fun nakhli, iaitu pelepah tamar. Nak cerita kata apa? Nak cerita kata tempat dia punya hamparan tidur tadi tu, daripada kulit kibas tadi, dia punya isi dia tu, macam ni lah ketebalan kita punya tilam ni lah. Isi dia tu dipenuhi dengan pelepah buah tamar. Pelepah tamar. Pelepah tamar tu dia himpun lah. Tu dia. Allah Akbar. Jadi dia cerita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umaru, da' ibnati la'allaha takunu fil khayli sabiqi. Tu Nabi sebut. Berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Da' ibnati, hendak biarlah oleh engkau akan anakku. La'allah, mudah-mudahan, ibnati, anakku tadi, takunu, adalah ia tu, anakku tu, fil khayli sabiqi, di dalam kuda yang menang. Dia kata apa? Maksud kuda yang menang. Ini dia panggil kiasan. Dia panggil kinayah. Dia kata, kau tinggallah anakku, biar lagu dia tu dah. Biar dia nak pakai baju buruk pun tak apalah. Sesungguhnya dia tu orang yang dikatakan kuda yang cepat. Ni nak cerita kata, dekat akhirat esok tu, dia tu dia ke depan. Tu dia. Qalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, fidaka nafsi malladhi abkaka. Berkata oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, fidaka, menebuslah oleh engkau, bermula menebuslah oleh engkau, nafsi, bermula tebusanlah, bermula menebuslah oleh engkau itu ialah diri aku. Apa maksud dia? Jadi Fatimah ni dia kata apa maksud tebus ni apa? Ni kinayah. Maksud kata menebus ni seolah kata seolah kata biarlah kau bagi aku lah. Jadi dia tak mau bagi Rasulullah susah, dia nak Fatimah tu susah. Dia kata Fatimah bagi tahu dekat Nabi. Tengok dia kata, tengok, saya ulang balik. Fidaka, dia gini, bermula menebuslah akan kau. Dia tu tak ada dia duduk mana ya? Bermula menebuslah akan nikah tu ialah diri aku, kata Fatimah. Malladhi abkaka, bermula apakah perkara yang menangislah ia perkara tu akan nikah. Jadi dia kata seolah kata, jadi Fatimah beritahu, tanya dekat Nabi, perkara apa yang membuat kau sedih, biarlah aku yang tanggung. Tu menebus tu. Soalan kata nak, biarlah aku tanggung pada diri aku. Tak usah bagi dekat orang lain, tak apalah, bagi diri aku. Tu maksud dia. Tebus tu maksudnya, biarlah aku menanggung. Bermula tembusan kau tu, biarlah aku tanggung. Biarlah kau beri pada diri aku. Kata Fatimah. Biarlah aku menanggungnya. Lepas tu dia tanya,
Bermula apakah perkara yang menangislah ia perkara itu kepada engkau? Sebab apa kau boleh jadi perkara? Sebab apa perkara itu? Sebab apa boleh menjadi kau menangis tadi dengan sebab perkara tadi? Apa perkara yang membuat kau menangis tadi? Tu dia. Fatimah tanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa la abki wa qad nazala Jibril alaihi salam bi hadhihi ayah. Berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa, bagaimanakah? Maka bagaimanakah tidak aku menangis? Dia kata, macam mana aku tak nangis? Macam tu dia kata. Fa kaifa la abki. Macam manakah tidak aku menangis? Waqad nazala, dan sesungguhnya telah turunlah oleh Jibril alaihissalam bihazil ayat, dengan ini ayat. Telah sesungguhnya telah menurunlah oleh Jibril alaihissalam dengan ini ayat. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Jadi dia beritahu macam mana aku tak nangis. Aku dah dengar ayat kata wa inna jahannam, sesungguhnya neraka jahannam itu sesungguhnya dijanjikan bagi orang kafir. Sekalian mereka itu orang kafir. Jadi dia sedih lah. Sedih maksudnya bukan semua umat tu masuk syurga. Nah, tengok. Qalat ya Rasulullah akhbirni an babi minha. Ya Rasulullah, berkatalah ya Fatimah, wahai Rasulullah, akhbirni, hendak ceritalah oleh engkau akan aku daripada pintu daripadanya, minha ai min abwabiha. Itu dia tu. Daripada pintunya, pintu neraka tu. Ni nak cerita. Jadi dia cerita Fatimah tanya, kau cerita kat aku pintu neraka ni. Ceritakan kepada aku daripada satu pintu minha ai, ataupun kita kata min jahannam pun boleh. Daripada pintu api neraka. Pintu api jahannam tu, neraka jahannam tu. Qala an-nabiy alaihi salatu wasalam. Ini panjang lagi ni. Cerita dia panjang. Nanti tersambung lagi. Esok sampai Jumaat ni. Nanti dia pasal ayat ni juga. Qalat ya Rasulullah akhbirni an babi minha. Qala Nabi SAW, ya Fatimah tu ana ahwana babi minha sab'una alafin jabalin min narin. Ni nak cerita api neraka. Pintu api neraka tu ada apa? Ni nak cerita sifat-sifat syurga. Ni nak cerita sifat-sifat neraka pula. Pasal ayat ni. Nanti tersambung lagi. Qalat ya Rasulullah akhbirni an babi minha. Sambung situ aja mana. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Panjang hadis dia. Cerita sifat neraka panjang. Tengok manting sikit Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 14 Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal murakkabu. Jadi kita dah habis dah bab mufrad. Jadi mufrad tu dia ada 4 gambaran. Ma laisa lahu juz'an. Yang kedua ma lahu juz'un. Kemudian
Malau juz'un yadullu ala juz' maknahu. Yang keempat, tu yang ketiga, keempat yang ketiga, malau juz'un yadullu la ala juz' makna. Itu kita dah tengah satu-satu lah. Kemudian yang ni pula, ini murakkab. Jadi kena ingat perbahasan ahli mantik bab murakkab tu tidak ada. Tapi diterangkan juga. Dia yang dalam mantik ni kita nak guna bab mufrad. Bab murakkab tu bukan kendak, tapi dia ceritakan juga supaya nak bagi faham. Sebab mufrad lawan murakkab. Dalam perbahasan mantik murakkab tu tak masuk. Tapi dia nak cerita juga. Nak bagi kita faham, nampak mufrad tu lagu mana. Tapi tak apalah, kita cerita jugalah. Yang akan datang pun dia cerita aqsamul murakkab. Tapi bahagian murakkab tu kita tak bahas dalam mantik. Tapi dia cerita juga. Tengok. Wal murakkabu, dan bermula makna. Maksud bagi murakkab tu apa? Tengok. Ma yadullu juz'uhu dilalatan maksudatan. Ma yadullu, ma tu lafaz. Lafaz yang menunjuklah di atas juzuknya, juzuk bagi ma. Menunjuk tu dilalatan akan sebagai dilalah, akan sebagai menunjuk, maksudatan yang ditujukan, yang dimaksudkan. Lafaz tu menunjuk tu ala juz'il maknal maksudi, di atas satu bahagian daripada makna yang dimaksudkan. Tengok contoh ni boleh nampak. Contoh kita kata, tengok. Jadi gini. Jadi bila sebut murakkab, jadi lafaz tu menunjuk di atas juzuk bagi dia, bagi ma tu, bagi lafaz tu, tapi menunjuk tu sebagai dilalah maksudah, sebagai dilalah yang dimaksudkan. Menunjuk tu ala juz'il maknal maksubi, di atas satu juzuk bagi makna yang dimaksudkan. Contoh tengok gini. Mislu yanjahul tilmizu al-mujtahidu. Berjayalah oleh pelajar al-mujtahidu, yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh. Baik. Jadi yang jahu tu satu juzuk, al-tilmiz dipanggil al-tilmizul mujtahid dipanggil satu juzuk. Nak cerita kata berjaya itu satu juzuk. Satu juzuk berjaya tu ada pada kata pelajar yang bersungguh-sungguh. Betul jadi murakkab tu. Sepatutnya jadi murakkab. Tu dia. Yanjahu tilmizu al-mujtahidu. Berjayalah oleh pelajar yang bersungguh-sungguh. Jadi berjaya tu kita kata satu juzuk aja orang nak. Maka dia ada murakkab. Murakkab di antara fi'il dan fa'il. Nampak macam mana? Ya. Tengok tu satu juzuk, satu bahagian. Al-tilmiz mujtahid tu satu bahagian. Atau talibu istiklalin. Orang yang menuntut, bagi terasingnya. Apa maksud orang yang menuntut terasing ni? Dia panggil idafat ni. Dia sebenarnya gini. Dia kalau ikutkan dia tu mubtada tu. Bermula orang yang menuntut akan perkara yang berasingan. Sebenarnya kalau kita tengok maksud tak sampai lagi. Tapi di situ tu lafaz yang menunjuk di atas satu juzuk. Tapi
Menunjuk di atas sebagai menunjuk maksud, tapi di atas juzuk bagi makna. Cukup dah. Walaupun tak ada khabar pun ayin, tapi dah cukup. Tapi ni bukan kehendak. Dia lain mantik, dia tak kehendak gini. Talibu istiqlalin. Orang yang menuntut, orang yang mencari akan perkara yang berasingan. Tu dah panggil satu murakab dah. Tapi dia menunjuk di atas satu juzuk. Satu juzuk bagi tu lain. Istiqlal tu lain. Itu bukan nak mana keseluruhan. Maksudnya. Istiqlal ni kita panggil terasing ni panggil orang yang menuntut akan berdikari. Istiqlal. Bahasa baru panggil berdikari. Dia nak berdikari sendiri. Berdikari faham tak yang ajar mana? Orang yang menuntut berdikari. Berdikari panggil apa? Berdikari maknanya dia independen lah. Dia belajar Siapa? sendiri. Berdikari dia boleh berdiri dengan sendiri lah. Maksudnya dia berdiri sendiri lah. Itu panggil istiqlal. Tu dah. Rami al-hijarati. Orang yang melontar akan batu. Dia ikutkan mubtada tu. Bermula orang melontarkan batu tu apa dia? Tapi dia tak sebut lah. Tapi nak cerita sini murakab situ. Nak cerita makna bagi maksud. Maksud bagi rami tu apa? Hijarah tu apa? Tengok. Irtafa'a si'rul mattati. Irtafa'a. Tertinggilah oleh harga bagi getah. Cukup dah murakab tu. Tengok. Dia gini lah, Ian. Dia kalau nak cerita murakab ni, dia ada perkara yang ada yang bersangkutan. Seperti maktu fa'alai. Badal dengan mudhaf minhu dia. Mudhafu ilaih. Tu dia nampak tak? Nampak? Jadi irtafa'a tu ni nak cerita pasal dia bagi contoh ni. Tertinggilah oleh harga bagi getah. Matat ni getah. Harga getah tu getah. Ajaran tahu getah. Getah ni owner ni getah ni lah. Jadi nak cerita kata tertinggilah oleh harga getah. Boleh jadi pada zaman dia tu harga getah naik. Sekarang ni harga getah jatuh. Sikit berapa musimnya. Kun muhibban liwatanika. Hendak kasihlah oleh engkau bagi tanah air engkau. Nampak tak? Ni minta dah khabar tak? Al-adabu asasun najah. Tengok, semua maksud saja tu. Bukan saja tu. Dia suruh kita kasih, cintakan tanah air kita. Kun muhibban liwatanika. Hendak kasihlah oleh engkau akan tanah air engkau. Watani. Al-adabu asasun najah. Adab itu ialah asas bagi kejayaan. Kita bukan nak maksud dia. Orang kita nak, dia kata murakab dia tu. Murakab dia. Tu dia. Jadi nak cerita kata, tengok satu juzuk adab. Lafaz yang menunjuk di atas satu juzuk itu akan sebagai menunjuk dengan maksud. Adab kita tahu dah, maksud dah tahu dah. Menunjuk tu di atas juzuk bagi makna maksud. Di atas sebahagian bagi makna yang dikosatkan. Jadi adab tu ialah asas kejayaan. Kemudian kasihlah bagi tanah air engkau. Jadi maksud tu sampai. Irtafa'a, tertinggilah oleh harga apa? Harga getah. Orang yang melontar akan batu. Jadi semua kita faham tak? Faham. Sampai tak masuk, faham maksud dia. Walaupun kita kata ustaz, ini ramai ajaran tu bukan mutadak. Betul. Ini bukan masalah mutadak khabar. Ini masalah satu juzuk tu mempunyai makna.
Tu dia. Talibul istiqlal. Jadi kita idafatkan orang yang menuntutkan akan berdikari. Tu dia. Kemudian kita kata kejayaan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Habis. Aqsamul al-mufrad. Bermula bahagian-bahagiannya. Bukan aqsamuhu tu. Ada mana? Kita tu aqsamu ke aqsamul mufradu? Ada mana? Aksamu ada baris ada satu je. Saya aksamu mufradu. Aksamu Ada muhu tak? Ada mu, ada ha tak? Aqsamuhu ada tak? tak ada alif tak ada ha. Aksamul Ada mim saja. Ada mim saja. ada mim saja. Ada mim saja. Saya ni Tahu, tak salah. ada hu. Saya ni aqsamuhu tu tak kena. Dia nak aqsamul mufradu. Bermula bahagian-bahagian mufrad itu khabar. Yang qasimu terbahagi lah. Ni nak cerita apa? Aqsamul mufradu ini. Hazihi, haza aqsamul mufradu. Bermula ini ialah bahagian-bahagian mufrad. Ni nak cerita bahagian mufrad pula. Ni panjang bahagian mufrad, nanti kita sambung balik lah. Aqsamul mufradu yang qasimul mufradu ila salah satu aqsami. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nanti kita sambung balik. Jadi dia masalah murakab ni dia tak dalam ilmu mantik dia tak kehendak dia tak bahas. Tapi dia cerita juga macam mana. Bagus kitab tu lah. Dia nak bagi nampak mufrad lawan dia murakab. Tapi dalam perbahasan mantik nak mufrad je. Habis itu. Nanti tersambung Jumaat. Wallahu a'lam. Tengok kitab usul fiqh tak? Sikit-sikit aja orang kata nama naik bukit. Muka surat apa anak? Saya rasa ni Kak ini. hasil anwa'un. Muka surat 10 saya punya. Selepas mana Nuraini? Itu tak Nuraini. Fal muttasil anwa'un. Betul lah tu. Situ lah. Itu lah. Ya, Betul tak, betul. Kak ini? Betul. Okey, baik. Fal muttasilu. Ni tengah nak apa, nak cerita apa ni? Nak cerita masalah apa kita ni, Sofik ni? Muka surat 10. Jadi nak cerita pasal ni perbahasan yang keempat, mana menyatakan lafaz khas dan taksis. Tu dia. Jadi dah hurai dah khas tu apa, taksis tu apa. Khas tu ialah lafaz yang bersangkut paut dua perkara dan juga lebih daripada dua perkara. Itu panggil khas. Is nak mengeluarkan akal setengah daripada makna yang umum. Adapun khas itu lafaz yang bersangkut paut dengan dua perkara ataupun lebih. Kalau taksis tak, tengok benda berlainan nampak tak? Khas dengan taksis. Berlainan nampak kedua-dua tu berlainan. Baik. Kemudian taksis tu pula ada dua pula dah. Tu dia. Maknanya wa huwa dan bermula ia taksis kismah ni ada dua bahagian. Muttasilun wa munfasilun. Mana dia nak urai? Fal muttasilu. Fatu apa Kak ini? Fasihah. Satu lagi. Fatasili. Fatah fasihah boleh, fatasil. Sebab apa? Sebab dia nak menyatakan apa tu fa muttasil. Berapa banyak fa muttasil? Ada berapa banyak bahagian muttasil?
Salah kata iza aradta ma'rifata anwa'u. Tak kena. Iza aradta ma'rifata bayani anwa'i minhuma. Tu dia. Apabila mengetahuilah oleh kau iza aradta ma'rifata menyatakan jenis-jenis bagi kedua-duanya muttasil dan mufasil. Fal muttasilu fa aqulu laka, maka aku nak kata bagi engkau al muttasilu anwa'un. Bermula muttasil itu ada beberapa bagai, ada beberapa jenis. Mana dia? Ni. Minha. Setengah daripadanya daripada anwa'. Rujuk situ. Al-istisna'u. Ialah istisna'. Istisna' ni ajarana kita panggil pengecualian. Kita panggil pengecualian. Istisna'. Dia panggil istisna' taksis. Tengok ni penting ngaji usul fiqh ni. Tengok istisna' ni pun dia masuk dalam, dia panggil istisna'ul muttasil. Ni dalam bab nahwu ni. Tengok orang nak mengaji, orang nak kata pakar usul fiqh, kalau dia tak pandai nahwu, dia tak dipanggil usuli. Ini bahaya. Dia panggil al-istisna' ni panggil illa tu. Mana istisna' tu Tengok. Istisna' ni satu kalau ajaran kalau kita belajar ilmu nahwu, dia panggil istisna' ni bab istisna'. Haraf istisna. Haraf pemain, tapi kita panggil bab istisna'. Kalau dalam bab nahwu nanti kita belajar bab istisna' tu ada. Illa, ni depan ni ada, tengok. Mana contoh dia, tengok. Qala Allah Ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Nampak tak? Ada illa, nampak tak ada illa tu? Ya, nampak. Illa tu dia panggil istisna'. Tengok. Wal 'asr, demi masa. Innal insan. Ni tengok belajar nahwu ni. Sesungguhnya manusia itu, alif lam dia panggil umum. Al-insan tu panggil umum. Apabila masuk amanu, itu dia panggil khas. Dia panggil taksis. Nampak macam mana? Sebab nak mengeluarkan setengah daripada makna umum. Umum ni manusia aja mana? Ini kata makna taksis ni. Mengaji usul fiqh ni. Istisna' dia panggil. Tapi kena tahu nahwu dulu. Illa tu dia panggil ada istisna'. Wal 'asr, demi masa. Sesungguhnya segala jenis manusia itu, dia panggil alif lam lil jinsiyah. Tu ngaji nahwu nak terjemah. Sesungguhnya segala jenis manusia itu, khabar. La fi khusrin. Sesungguhnya, lam tu dia panggil lam al-muzahlaqah. Lam tu dia panggil lam li ta'kid, panggil. Sesungguhnya, kita terjemah sesungguhnya. Sesungguhnya di dalam kerugian. La fi khusrin. Lam tu, dia kena takdir lagi tu ada mana? Sesungguhnya, asalnya gini. Lal insan fi khusrin. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Semua jenis manusia begitu. Tetapi ada illa. Jadi kan? Lafaz insan dia panggil umum. Baik. Illal ladzi. Nampak tak? Illal ladzi. Melainkan illa tu dia panggil istisna' tu. Dia panggil istisna' muttasil dia panggil. Macam mana? Nampak tak? Istisna' muttasil. Berhubung. Melainkan orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman tu kita panggil takhsis.
Ajarana. Bukan khas. Sebab apa taksis? Sebab taksis tadi maknanya apa ajarana? Ikhraju ba'di madlulil am. Takrif dia kena ingat atas tu. Taksis ni mengeluarkan akan setengah daripada makna yang umum. Madlul tu makna kita dah ajar ajarana dah itu. Ya, Jadi mengeluarkan akan sebahagian daripada makna yang umum. Lafaz yang umum. Lafaz yang umum apa dia? Al-insan. al-insan. Yang khusus dia apa? Amanu. Allazina amanu, orang beriman. Wah, ni kalau kita buat, ni kalau kita belajar usul fiqh ginilah. Nak jadi fatwa, nak jadi apa? Mufti. Dia bahas gini. Melainkan orang yang beriman wa amilus salihat, dan mereka yang beramal akan perkara-perkara kebajikan. Dia waw ataf tu, kalau belajar ilmu nahwu tu ajarana, dia panggil min atfil am. Kalau orang belajar ilmu balaghah, ni balaghah dia ni. Dia panggil, belajar dalam ilmu balaghah, dia panggil min atfil am al-khas. Daripada ataf am di atas khas. Sebab orang beriman semua beramal kebajikan, ajarana. Semua kaum beriman beramal kebajikan. Iyalah, tak semua. Semua. Dia kata, ajarana kata semua. Tak Habis semua. tu tinggal sembahyang ada tu. Sebab tu dia kata wa aminus solihat. Sebab apa datangkan dengan wa aminus solihat? Sebab dalam ilmu balaghah dia panggil min atfil am alal khas. Bila dia kata khas, macam contohlah hafizus salawati ala salati wusta. Nak cerita kelebihan salawat tu wusta, salat wusta tu. Hafizu ala salawati wa salati wusta. Datang dengan waw. Ini pun datang dengan waw. Wa amilus salihat. Dan mereka yang beramal dengan kebajikan. Nak cerita kata, ada juga orang beriman tapi dia tak beramal dengan kebajikan. Itu maksud dia. Sampai situ. Ni surah ni tafsir sedap ni. Habis. Minha at-taqyidu bis-sifati. Ni dipanggil mutasil lagi ajarana. Yang kedua ni. Minha ay minan naw' min anwa'. Setengah daripada mutasil beberapa jenis tadi tu at-taqyidu bis-sifati. Maksudnya menghubungkan kait akan lafaz dengan sifat. Tengok jalan, tengok. Ni nak mengkaitkan akan umum. Takkid ni menghubungkan. Nak mengkaitkan. Nak menghubungkan dengan sifat. Ini menghubungkan kait tadi akan lafaz yang umum dengan sifat. Tulis itu. At-takidu sifat maksudnya iaitu menghubungkan akan lafaz umum dengan sifat. Menghubungkan lafaz umum dengan sifat. Tengok. Sifat itulah sifat kita lain nahwu tu. Tengok. Qala Allah Ta'ala fi kafaratil qatli. Pada menyatakan kafarah bagi orang yang membunuh orang. Bagi membunuh orang. Ni kafarah. At-takidu bisifat ini fi kafarati. Ini fi bayani kafaratil qatli. Pada menyatakan kafarah bagi orang yang membunuh orang. Apa kafarah dia? Ni tengok. Fatahriru raqabatin mu'minah. Apa maksud fatahriru raqabatin? Dia kata tulis sikit. Fatajibu alaikum. Maka wajiblah di atas kamu
memerdekakan akan satu hamba wanita yang beriman. Tengok. Dia kaitkan dengan apa ajar mana? Fatahri raqabatin. Soalan kata fatajibu alaikum. Maka wajib di atas kamu memerdekakan akan seorang hamba. Hamba apa? Tak ada sifat ni. Mu'minatin yang hamba yang perempuan. Jadi dikaitkan mukminah tu jadi sifat pada kata raqabah. Macam mana? Jadi kaitannya dengan sifat apa dia? Mukminatin. Maka apabila nak kafarah orang bunuh orang tadi, dia kena memerdekakan seorang hamba. Hamba apa? Dia kaitkan dengan sifat. Apa dia? Mukminatin. Nampak tak? Itu dipanggil at-taqidu bisifah. Dipanggil at-taqidu bisifati. Habis itu. Minha. Nampak ke macam mana? Kain ni nampak? Jadi itu maksud sifat saya. Jadi naat sifat. Maksud sifat Memang raqabatin. sifat. Tapi dalam usul fiqh ni, dia nak bahas kata, Dari awal at-taqidu bisifah tu, mukminah tu sifat memanglah raqabatu mausuf. Tapi nak cerita kata, dia kaitkan dengan sifat. Nak cerita kata, orang yang bunuh orang ni, wajib di atas mereka tu merdekakan akan seorang hamba yang perempuan. Yang perempuan tu dia panggil sifat pada kata raqabah. Dia kaitkan dengan sifat. Kalau tak dikait dengan sifat, kita jadi kesamaran. Wajib dimerdekakan seorang hamba. Jadi keliru lagi. Yang mukminah, yang perempuan, yang mukmin yang perempuan. Itu maksud dia. Habis itu. Minha. Sikit lagi macam-macam. Malam ni kita 2 orang. 3 orang malam ni. At-takhsisu bil ghayah. Tu ya. Ghayah ni apa macam mana? Sehingga. Hatta itulah hatta. Hatta lil ghayah. Kan kita belajar dah. Ingat lagi ajaran dalam kitab Nahu. Ni semua berkait dengan Nahu ni. Nak pakar, kalau nak jadi usul fiqh, dia kena alim Nahu. Kalau Nahu kita tak, kalau ada setengah orang tu dia kata dia alim usul fiqh, Nahu dia berterabur, tak dipanggil orang alim usuli. Sebab apa ni? Nampak ni? Dia kait dengan ghayah. Ghayah tu apa? Lafaz ghayah tu dengan hatta, sehingga tu kita kata. Nampak kita belajar tu? Ghayatul li bu'di zaman. Ingat lagi belajar mana? Belajar Nahu. Ingatlah Ustaz. Li bu'di zaman. Ada belajar dah. Bab huruf. Tak apalah, tengok dalam tu, dalam Mutasajjah. Kita belajar dah sebelum tu. Tengok. Jadi, at-taksis bil ghayah. Ke mana tengok? Maksudnya nak menentukan ajarana. Apa makna taksis? Nak mengeluarkan sebahagian makna daripada umum. Umum. Kena tengok balik tarikh dia ajaran saya bagi tahu dulu. Ikhraju ba'di madlulil am. Nak mengeluarkan akan sebahagian daripada makna yang umum. Jadi di sini dia nak mengeluarkan dengan ghayah. Dia usul fiqh ni dia kena tengok takrif tu penting. Kalau takrif kita tak tahu, habis nak pergi depan tak boleh dah. Kita nak baca nak keluar masalah dalam Quran tak boleh. Dia usul fiqh ni penting takrif dulu. Kalau tak tahu takrif taksis tu apa khas tu apa habis dah. Dia ingat takrif taksis, insya-Allah kita boleh yang belakang tu senang. At-taksisu bil ghayah qala Allah Ta'ala wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Ni tengok. Jangan kamu mendekati oleh mereka itu
Jangan kamu mendekati. Nampak tak? Bila sebut mendekati itu umum. Jangan kamu mendekati akan mereka itu perempuan. Siapa dia jangan mendekati? Yang ni minal azwaj, daripada suami-suami. Jangan dekati itu bila? Nampak dia taksir. Asal umum. Hatta yatuhurna. Sehingga suci mereka itu perempuan, tambah sikit. Ai minal haidi, daripada haid. Maksud dekat di situ nak, jangan bersetubuh. Itu maksud itu. Ni lafaznya lafaz hatta. Dia nak mentasihkan akan hukum am, hukum umum. Dia nak mentasihkan akan hukum umum. Pada asalnya, jangan kamu mendekati mereka itu. Oh, tak boleh dekat orang perempuan. Tapi dia taksir dengan hatta yatuhurna. Sehingga sucilah oleh mereka itu minal haidi, daripada haid. Itu maksud dia. Nampak lagi Jorana Ya. Dia asal gini Jorana. Kalau sebut wala taqrabuhunna tu, jangan kamu mendekati mereka itu. Perempuan. Tak kira. Asal dia umum. Jorana. Suci ke tak suci, jangan dekat. Asal gitu Jorana. Asal dia, jangan mendekati mereka itu. Jangan kamu mendekati, wahai suami, akan mereka itu isteri-isteri. Pada asal dia umum. Apa dia? Tak kira lah dia suci ke tak suci ke, tak boleh dekat. Tetapi dia datang dengan hatta, ghoyah. Sehingga bersih mereka, suci mereka itu daripada haid. Bila ada suci mereka itu, baru kita nampak, oh, bila dah suci boleh lah. Macam tu, nampak tak? Kalau tidak datang dengan ghoyah, maksudnya tak boleh dekat langsung. Suci ke tak suci, tak boleh dekat langsung. Nampak yang mana? Dia sebab umum. Kemudian dia datang dengan khusus, taksis. Hatta yatuhurna. Nampak lagi? Habis itu. Nampak lagi kat ini Sikit lagi, satu lagi. Minal anwa' at-takhsisu bil badali. Badal ni dipanggil badal lah. Hukum badal tu badal. Macam mana? Badal. Badal bak ni. Badal tu lah, ganti tu. Nak mentaksiskan dengan badal. Bukan haji badal Nama salah faham. Badal ni dipanggil badal ba'dil ataupun badal istimal. Tengok ayat Quran. Contoh ayat Quran Lepas tu kita mengaji ni banyak contoh ayat Quran, hadis. Bukan boleh i'rab saja orang, kita boleh tahu sufik, kawafid dan sebagainya lah. Mantik lagi dan sebagainya, macam-macam balaghah lagi. Qala Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan sabitlah bagi Allah Ta'ala di atas manusia itu hajjul baiti, membuat haji akan baitillah. Tengok ajaran tengok. Dia nak taksis. Bila sebut taksis apa tadi ajaran saya ulang balik. Apa taksis ajaran sebut sekali. Dengar. Mengeluarkan daripada sebagai makna yang am. Ustaz, mengeluarkan setengah mengeluarkan daripada sebagai makna yang
Ya, ya yang umum lah. Sama lah. Kepada khusus. Okey, Pada tengok. Okey, tengok Dia sebut ajaran tengok ayat Quran. Walillahi 'alan nas. Dan tetaplah, sabitlah bagi Allah Ta'ala tu di atas manusia membuat haji. Al-baiti, ini ke baitillah. Jadi semua manusia ke Ajarana? Semua umat Islam kena buat haji semua ke? tak. Dia dia Tengok dah. diwajibkan tetapi ada condition dia. Dia kata, sabitlah bagi Allah Ta'ala di atas manusia tu hijjul baiti. Maksudnya, mengejarlah haji ke Baitul Haram itu sabit bagi Allah Ta'ala di atas manusia. Semua manusia ke? Tak. Sebab apa? Manis tata'a. Itu badal lah. Ganti apa? Ganti pada manusia. Semua manusia ke? Tak. Manis tata'a. Itu khusus. Nampak tak? Taksis. Nampak tak ajaran dia taksis? Manis tata'a ilaihi sabila. Ini mereka yang berkemampuan lah ia mereka ilaihi kepada baitillah sabila akan nisbah jalan. Itu maksud dia. Bukan semua. Dia panggil badal ba'du minal kulli ataupun badal ijtimali. Siapa dia manusia tu? Asal umum. Mengerjakan haji tu semua manusia. Tapi manis tata'a ilai sabila. Atau badal tu. Siapa dia manusia? Ganti pada manusia. Mereka yang berkemampuan ke baitillah di atas jalan. Bukan semua manusia. Kalau semua manusia habislah. Semua pakat kena cari duit. Mereka yang berkemampuan sahaja. Nampak Ajarana Ya. Habis itu. Ali Imran ayat 96. Habis. Habis itu sampai dah stesen kita. Falmun fasilu anwa'un. Ini bacalah. Ini panjang sikit ni. Nanti kita bahas pula. Kejar tak apa. Taksis mufasil Taksis mufasil lepas ni. Faham lagi kali ni? Faham lagi? Senyapnya apa ni? Senyapnya. Bolehlah sikit insyaAllah. Faham lagi bab ni taksis ni Ingat tak ni dia. Esok kalau belajar sufi esok dengan ustaz-ustaz mana dah tahu dah. Oh, khasul lain, taksis lain. Madlulil am. Tapi kena tahu maksud dia, jangan terjemah bahasa Arabnya. Kena tahu mengeluarkan akan sebahagian daripada makna umum. Kalau orang tanya esok macam mana mengeluarkan makna umum? Asal dia ayat umum. Kemudian dia datangkan sebahagian. Kita keluarkan sebahagian umum tu. 4 perkara ni. Istisna, taklid bil sifat, taksis bil ghayah, taksis bil badal. Badal. Badal, ganti. Di situ. Dia kata, fal munfasila anwa'un. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Esok, Ajarana esok buka pukul 7.30 Ya, okey Ustaz. No problem. Boleh. Sebab Yin balik kampung tu. Dia on the way balik kampung. Kakak dia kahwin hari Sabtu ni. Kan dia baru nak start kerja. Belum start kerja ke? Ya. Tak tahulah mak bapak dia suruh balik lah dah. Akak nak kahwin lah dah. Tadi dia beritahu dia tengah on the way ke atas ni. Mungkin pagi sore tak mengaji. Jadi dia apa? Tak apalah bapak dia pun tokek syarikat. Tak apalah. Esok nak beritahu nanti siapa ni Ustaz Nuzul pun tak ada ni. Tolong beritahu lah. Tolong buka pukul 7.30 Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'an warzuqna halalan thayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darani amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Haji Nasir tolong tutup. Ustaz,
Ustaz, saya nak tanya ni pasal yang madu tu. Adik saya suruh tanya kalau dia duduk di Shah Alam. Tapi kat di mana? Madu. Adik nama siapa adik?